Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran tadabbur ringkas surah Yasin, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan memasuki ayat yang ke-22. Pada hari Isnin yang lalu kita telah membaca ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20 Allah memberitahu kepada kita bahawasanya telah muncul seorang lelaki yang berada di luar bandar, jauh dia datang tergesa-gesa kerana dia ingin mengambil peluang untuk dia menyeru kepada penduduk kota tersebut agar mereka mengikuti 3 Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah jelaskan pengajarannya dan juga tindakannya. Kemudian pada ayat yang ke-21, sekali lagi lelaki ini, dia telah mengajak kepada penduduk kota tersebut, ittabi'u, dia kata ikutlah kalian kepada rasul-rasul yang mereka ini datang ke kota itu dalam keadaan penuh ikhlas. Rasul-rasul tu tak minta apa-apa pun, tidak ada kepentingan peribadi, dan penduduk kota tu tidak perlu nak keluarkan wang ringgit untuk menerima dakwah kerana mereka itu tidak meminta upah. Kemudian hujah yang ketiga, lelaki ini mengatakan bahawasanya ketiga-tiga Rasul yang datang ke kota tersebut, mereka ini berada di atas pertunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya lelaki ni kata ketiga-tiga Rasul ni dia akan bawa kamu semua ke jalan yang lurus kerana dia berada di atas petunjuk. Jadi ayat yang ke-22, mari kita hayati, kita fahami apa lagi yang ingin disampaikan oleh seorang lelaki itu kepada penduduk kota tersebut. Kita baca ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ayat ni, lelaki ni dia tidak bercakap secara direct kepada penduduk kota itu untuk mengajak mereka menyembah Allah. Tetapi lelaki ini dia cakap untuk diri dia terlebih dahulu. Sebenarnya dia nak ajak penduduk kota tersebut supaya menyembah Allah. Tetapi cara dia ajak tu, dia cakap terhadap diri dia sendiri dulu. Ini kaedah juga yang kita boleh belajar. Kita nak suruh orang buat, mungkin nampak macam kita suruh orang buat, tapi kita cuba kata kita yang akan buat. Jadi lelaki ni dia pun mengatakan wa ma liya la a'budul ladzi. Dia kata mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku. Maknanya lelaki ni dia sebenarnya dia nak ajak penduduk kota tu supaya sembahlah Tuhan yang telah menciptakan. Tapi dia gunakan bahasanya, dia tuju kepada dirinya. Dia kata, kenapa aku tak nak, kenapa ada halangan untuk aku tidak menyembah yang menciptakan aku? Maknanya lelaki ni
dia mengemukakan hujah bahawasanya Allah yang patut kita sembah tu, Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Okey, dalam ayat tu kita jumpa perkataan fatarani. Fatarani itu yang menciptakan. Ni itu, bunyi ada ni itu merujuk kepada aku. Kalau tuan-tuan buka ada satu surah dalam Quran, surah sebelum surah Yasin, kita jumpa surah Fatir. Surah Fatir dia ada kaitanlah dengan perkataan fatarani. Sebab itu ada satu surah dia panggil Fatir. Surah Fatir merujuk kepada Allah yang menciptakan. Kita dah baca pada ayat pertama tu, kita akan jumpa dalam surah Fatir tu perkataan Fatiri. Okey, apa maksud Fatir? Fatir, kata para ulama tafsir, ia diambil daripada perkalimah fatara yang membawa maksud membelah. Daripada maksud membelah inilah munculnya makna menciptakan yang kali pertama. Okey, boleh faham tak maksudnya? Maksudnya Fatir ni sebenarnya merujuk kepada Allah yang menciptakan, tapi yang menciptakan itu kali pertama diciptakan. Itu merujuk kepada perkataan Fatir. Okey. Kemudian perkataan Fatir Fatir merujuk kepada Allah yang menciptakan kali pertama dan tidak ada contoh sebelumnya. Itulah Fatir. Maksudnya apa itu Fatir? Fatir maksudnya yang menciptakan kali pertama, lepas tu yang diciptakan itu tidak ada contoh sebelumnya. Itulah Fatir. Jadi lelaki ni dia mengatakan, kenapa aku sendiri tidak mahu menyembah yang telah menciptakan aku? Lepas tu dalam kurungan tu, dalam terjemahan tu saya tambah tafsiran dia, iaitu kali pertama dan tiada contoh sebelumnya. Itulah Fatir. Maknanya lelaki tu dia ajak penduduk kota tu, kata, kenapa aku ni sendiri tidak mahu menyembah, beribadat kepada Tuhan yang menciptakan aku? Kemudian lelaki ni dia mengatakan hujah yang berikutnya, dia kata wa ilaihi turja'un, dan aku ni pula akan dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Maknanya lelaki ni dia nak kata, kita ni datang dari Allah dan kita akan kembali kepada yang menciptakan tu. Itu ayat dia sebenarnya. Okey. Jadi dalam ayat ni dia gunakan dua teknik sebenarnya. Pertama, dia ajak kepada menyembah Tuhan yang menciptakan. Yang kedua, dalam masa yang sama, dia seperti memberikan amaran. Memberi amaran seolah dia kata, kalau aku tak menyembah yang menciptakan ni, apa pun nanti akan kembali kepada yang menciptakan. Okey, jelas untuk ayat nombor 22. Ya, kita nampak sedihnya sebab parlimen bubar. Ke macam mana? Ke tak ada nota. Dia dah biasa dapat nota, dia tak dapat nota, dia jadi lain macam. Don't worry, insyaAllah esok sampai. Saya tak ada nak ambil. Sebab saya daripada luar, jadi nak pergi kedai tu tak ada nak ambil. Nota tu dah ada, dah siap pun. Sampai ayat nombor 44. Tuan jangan bimbang lah. Okey, insyaAllah sampai. Baik. Daripada ayat 22 ni, apa dapat kita belajar? Nombor 1, Allah ni dia merupakan satu-satunya pencipta bagi semua makhluk. Hujah yang paling kuat
untuk mengatakan kenapa perlu menyembah Tuhan tu. Menyembah Allah, jawapan dia adalah kerana Allah itulah yang menciptakan semua makhluk. Maknanya kalau yang diciptakan itu dia jadi makhluk, dan yang mencipta itu dia adalah pencipta. Pengajaran pertama ni, sebenarnya ada banyak ayat dalam Quran lain yang mengatakan sembahlah Allah kerana dia pencipta. Dalam nota tu saya ada nukilkan surah Al-An'am ayat nombor 102. Kalau dalam baca surah Al-An'am ni, Allah ada mengatakan, ambil yang hujung, Allah kata khaliqu kulli syai'in, dia adalah pencipta segala sesuatu, fa'buduhu, maka beribadahlah kamu kepadanya. Itu jawapan dia. Allah kata dia pencipta segala sesuatu, justru itu beribadahlah hanya kepadanya. Apa kesilapan manusia yang menyembah makhluk-makhluk yang lain? Jawapannya, makhluk-makhluk yang disembah itu adalah sesuatu yang dicipta. Sepatutnya menyembah yang mencipta, bukan menyembah yang diciptakan. Patung-patung, berhala-berhala tu siapa yang buat dia? Orang yang menyembah dia yang buat. Dia pergi sembah apa dia? Apa dia buat? Termasuklah yang lain-lain lah. Kalau ada orang sembah, kalau ada orang menyembah malaikat, Allah kata malaikat tu Allah yang cipta. Kalau ada orang menyembah manusia, Allah kata Allah yang menciptakan manusia. Okey, kita tengok dalam ayat lain, surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 73. Okey, kenapa nak rujuk ayat lain? Ini adalah kaedah bagaimana untuk faham sesuatu ayat perlu merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Okey, surah Al-Hajj ayat nombor 73 ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan betul-betul amati baca, Allah mengatakan, Allah kata, "Hei manusia," kata Tuhan, "ni nak bagi kamu satu perumpamaan ni," kata Allah, "satu permisalan. Mana-mana makhluk yang kamu seru selain daripada Allah tu, tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat, walaupun mereka ramai-ramai berhimpun untuk jadikan seekor lalat." Boleh faham tak? Kenapa Allah bawa lalat? Lalat ni satu binatang yang paling kecil lah. Maknanya Allah Ta'ala kata, patung-patung berhala-berhala yang kamu sembah ni, kalau kumpullah banyak-banyak berhala tu, kalau dia join together nak buat seekor lalat, takkan dapat cipta seekor lalat. Lepas tu pula, kalau lalat tu ambil sesuatu dekat patung-patung tu, maka patung-patung tu tak boleh nak ambil, tak boleh nak ambil balik semula. Boleh faham tak maksudnya? Macam Nabi Ibrahim yang dia pergi pecahkan patung-patung kan. Lepas tu dia biar satu patung besar. Hujah dia apa? Hujah Nabi Ibrahim, dia tanya dekat patung-patung yang pecah tu, siapa yang pecahkan dia? Betul tak? Maknanya kalau dia Tuhan, kenapa dia tak boleh nak mempertahankan diri dia apabila ada orang nak pecahkan dia? Jadi ayat ni Allah bawa satu contoh. Allah kata kalau seekor lalat pun tak boleh nak buat, kamu yang menyembah yang tak mampu menciptakan lalat tu, lemahnya yang menyembah dan alangkah lemahnya yang disembah. Dan ada satu lagi ayat lain, saya bawakan contoh bagaimana Allah datangkan pertanyaan. Allah katakan, "Afaman yakhluqu kaman la yakhluq?" Allah kata, kalau macam tu, adakah Allah yang menciptakan semua itu sama macam makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu?
Okey, itu adalah ayat-ayat lain menyokong pengajaran nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan dan puan, kalau kita dah meyakini dengan yakin betul Allah lah pencipta segala sesuatu, maka kena buat apa? Pengajaran yang menunjukkan bahawa beribadat itu hanya kepada dia. Okey, pengajaran nombor tiga, kita dapat belajar semua makhluk, semua manusia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, apa tindakan selepas tadabbur yang kita boleh ambil? Nombor satu, kalau kita dah tahu Allah itulah yang layak disembah kerana dia adalah pencipta, maka tindakannya yang paling utama, kena jauhkanlah segala perbuatan amalan yang berbentuk kesyirikan, sama ada syirik kecil ataupun syirik besar. Tindakan yang kedua, kalau kita dah tahu lelaki tu cakap kepada kita, sebab kita baca ayat Quran tu, kita baca, kita kata dia kan kata wa ilaihi turja'un. Sama tak macam penghujung ayat 83 surah Yasin? Ke surah Yasin ayat hujung tu apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. So lelaki ni dia beritahu pada kita, dia kata tak apa, dia kata aku kena menyembah yang menciptakan aku dan nanti kepadanya kita akan dikembalikan. Maknanya lelaki ni menyampaikan mesej, kalau dah tahu nanti nak kembali kepada Tuhan, maka tindakan dia apa? Tindakan dia adalah kena banyakkanlah amal-amal soleh sebagai persediaan untuk kita bertemu dengan Allah yang Maha Pencipta. Sama tak macam ayat terakhir suratul Kahfi? Kan kita pernah belajar ayat akhir suratul Kahfi apa? Ingat lagi tak? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ. Kalau kita nak harap jumpa Tuhan, kita kena buat amal-amal soleh. Okey, kita masuk satu lagi ayat boleh, tuan-tuan dan puan? Hujan, Allah tengah turunkan hujan. Okey, daripada pagi kan, saya on the way pun masih dalam keadaan hujan. Doa mustajab, tuan-tuan ya. Doa mustajab salah satunya ketika hujan turun. Kerana hujan turun bawa rahmat, maka banyakkan berdoa ketika mana hujan turun. Terus doa, minta Allah terangkan hati, lapangkan dada, mudah faham apabila belajar Quran. Allah timbulkan minat, Allah selalu bimbing, bagi hidayah dan petunjuk. Okey, ayat 23. Kita baca satu lagi boleh tuan-puan ya? Ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Ayat 22 ni adalah justifikasi kenapa selain daripada lelaki tu dia kata yang menciptakan aku itulah aku akan menyembah dia. Lepas tu yang kedua lelaki tu kata apa? Nanti kita akan
balik kepada dia. Dalam masa yang sama, lelaki ni dia kuatkan lagi hujah dia. Dia bagi hujah dia yang lain. Dia kata, a'attakhidhu min dunihi alihatan. Dia kata, patut ke aku hendak menyembah beberapa Tuhan yang lain dari Allah? Dia kata, patut ke kalau aku sembah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah itu? Tentu jawapannya, tak patutlah. Dia tanya, patutkah? Okey, persoalan yang macam ni, patutkah aku, bukan sekadar nak menjawab ya dan tak ya. Sebenarnya persoalan yang berbentuk mengingkari siapa-siapa yang menyembah Tuhan lain. Kemudian dia bagi alasan, dia bagi hujah dia kata, jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan kepada aku dengan sesuatu yang bahaya. Faham tak? Maknanya lelaki ni kata macam ni. Dia kata, patutkah aku nak sembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah? Yang mana Allah ini, kalau dia nak timpakan kepada aku satu bahaya, Tuhan-Tuhan yang lain ni, mereka takkan dapat memberikan syafaat kepada aku, dan Tuhan-Tuhan lain ini juga tidak akan dapat menyelamatkan aku. Tak boleh faham tak maksud ayatnya? Maknanya lelaki ni dia membawa satu hujah. Dia kata, kalau Tuhan yang satu tu, yang Rahman tu, kalau dia nak bagi aku sesuatu keburukan, bahaya, Tuhan-Tuhan yang lain-lain ni, dia takkan dapat tolong aku. Dia takkan dapat bagi manfaat pun kepada aku. Okey, kita boleh faham ya? Jelas ya ayat ni. Okey. Ayat ni, tuan-tuan dan puan, kita mesti akan terfikir juga. Kenapa, tengok ya, kenapa ketika disebut Allah yang nak menimpakan bahaya, bencana, dia gunakan nama Ar-Rahman. Sudah. Kan kita belajar Rahman tu Tuhan yang bagi rahmat. Tiba-tiba kenapa dikaitkan dur ni dia merujuk, macam kita belajar mudarat kan, kita kata mudarat, itulah perkataan dur. Jadi dia kata, kenapa dia kata Ar-Rahman dikaitkan dengan dur? Nanti kita akan ulas. Okey, pengajaran dia ada 4 pengajaran, yang ada 6 yang sempat saya catatkan. Nombor 1, ayat yang ke-20, ayat yang ke-23 ni, kita dapat belajar nombor 1, Allah mencela siapa-siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Kita tak jumpalah perkataan mencela tu, tetapi pertanyaan lelaki itu sebenarnya dalam bentuk mengingkari. Yang kedua, sembahan selain Allah tidak akan mampu memberikan manfaat dan memberi mudarat kepada penyembahnya. Siapa yang sembah makhluk-makhluk selain daripada Allah, pokok ke, malaikat ke, orang ke, benda-benda ke, dia takkan dapat bagi apa pun manfaat dan memberikan mudarat. Pelajaran nombor 3, kita dapat belajar dekat sini adanya sifat iradah, kehendak dan rahmah bagi Allah. Betul tak? Yang keempat, tidak ada siapa-siapa pun yang dapat menyelamatkan orang yang telah Allah kehendaki berlaku keburukan kepadanya. Maknanya kalau Allah tetapkan dia akan ditimpa mudarat, tak ada siapa-siapa boleh elak. Okey, ada lagi beberapa pengajaran. Mungkin saya akan berhenti setakat ini terlebih dahulu sebab waktu pun dah 24 minit. InsyaAllah besok bersama dengan nota bercetak kita akan kembali ulang ayat nombor 23. Kita sambung lagi ayat 23 ni, apa pengajaran yang boleh kita belajar, insya-Allah. Moga-moga pagi ni 2 ayat kita dapat kefahaman
Makin kita belajar, makin kita seronok nak baca surah Yasin. Baik. InsyaAllah besok saya akan serahkan nota yang bercetak. Saya minta tuan-tuan bawa wang dan lebih kurang dalam ringgit Malaysia 10 Nak bawa 10 dolar pun dialu-alukan. InsyaAllah besok saya akan serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.